Bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda bangsa Melayu dan merupakan bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia. Murid-murid, sekarang baca apa yang cikgu tulis papan hitam. Ya, baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Baca Nordin. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Namun, semenjak kebelakangan ini, keagungan bahasa Melayu semakin luntur akibat dari arus kemodenan yang dialami oleh masyarakat Malaysia. Kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti secara rambang sejauh mana kedudukan bahasa Melayu pada pandangan masyarakat Malaysia. Kajian ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat Malaysia menghargai bahasa Melayu. Metod yang digunakan adalah dengan menemui punca-punca kepada masalah tersebut beserta bukti-buktinya. Lokasi yang dipilih adalah sekitar Kampung Baru, Kuala Lumpur. Lokasi ini dipilih kerana Kampung Baru merupakan kawasan paling ramai Melayu atau dengan erti kata lain, tempat yang dominan dengan masyarakat Melayu. Tujuan lokasi ini dipilih kerana kami dapat membuktikan masalah secara neutral, iaitu masalah yang tidak dipengaruhi oleh kaum-kaum lain. Kami juga sempat menemu ramah masyarakat setempat tentang pendapat mereka punca-punca permasalahan penggunaan bahasa Melayu. Masalah penggunaan bahasa Melayu ini juga berkait rapat dengan sistem pendidikan tinggi di negara kita sekarang. Mahasiswa telah dibentuk fikrahnya agar berbicara dalam bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu. Ini dapat dibuktikan dengan banyak syarikat multinasional berkehendakkan calon-calon temuduga yang fasih berbahasa Inggeris. Ini secara tidak langsung menjadi stigma kepada para mahasiswa yang bahasa Inggeris adalah lebih penting berbanding bahasa Melayu. Para profesional di negara ini juga lebih gemar berbicara dalam bahasa Inggeris kerana persekitaran kerja yang berbilang bangsa dan merasakan bahasa Inggeris atau bahasa asing lain lebih agung. Well, sebagai seorang profesional yang menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan, saya tak dapat menafikan bahawa penggunaan bahasa Inggeris lebih di dalam urusan seharian saya dalam menjalankan aktiviti-aktiviti syarikat, memandangkan bahasa Inggeris ini satu bahasa global yang digunakan di seluruh dunia oleh berbagai kaum, berbagai pihak. Jadi ia lebih memudahkan saya dalam menjalankan operasi-operasi syarikat. Termasuklah dalam perhubungan saya bersama pekerja-pekerja, dengan klien, dengan vendor. But sometimes it depends to what type of business yang you jalankan, yang kita jalankan, yang kita involve. Di samping itu, pengaruh sains dan teknologi juga memberikan impak yang besar dalam masalah penggunaan bahasa Melayu. Punca-punca kepada masalah ini sering dikaitkan dengan pengistilahan khusus bagi sebutan untuk istilah kejuruteraan serta komunikasi. Kita sebagai negara yang membangun, masih banyak ilmu dalam bidang teknologi harus dipelajari. Sehubungan dengan itu adalah menjadi satu kemestian bagi kita mempelajari bahasa asing. Namun, apa yang dikesalkan adalah masyarakat kita sering mengabaikan bahasa ibunda kita sendiri. Media arus perdana yang mencakupi media cetak dan media elektronik juga merupakan penyumbang kepada permasalahan penggunaan bahasa Melayu. Media seringkali gagal mendidik minda masyarakat agar menghargai bahasa Melayu. Contohnya, media mendidik masyarakat dalam sebutan baku. Media elektronik pula, kita lihat ya,
televisyen misalnya, radio misalnya, mereka mencampur adukkan bahasa. Ini mencampur adukkan bahasa ini bukan satu kesalahan jenayah, tapi ianya adalah kesalahan terhadap bahasa dan budaya. Memang tidak akan ditangkap oleh polis kalau kita berkatakan menggunakan bahasa rojak, tetapi ini menunjukkan pengamal media elektronik, wartawan media elektronik tidak memiliki perbendaharaan kata yang cukup lengkap. Maka mereka menggunakan I, you, so. Ini bukan perkataan Melayu. Perkataan Melayu ada saya, kamu, aku misalnya. Ada perkataan kendati pun, ada perkataan sepertinya sayugiani diingati. Jadi perkataan-perkataan yang wujud dalam perbendaharaan Melayu. Media cetak pula amat jarang memperkenalkan istilah-istilah baru ataupun istilah-istilah lama yang jarang digunakan. Media cetak ini seharusnya penulis-penulis media cetak itu sendiri mempunyai perbendaharaan kata yang cukup lengkap, baru mereka boleh menulis, kerana mereka harus menggunakan perkataan-perkataan yang wujud dalam bahasa Melayu. Jangan dengan senang hati saja kerana tidak ada perbendaharaan kata terus meminjam, mengambil bahasa-bahasa asing. Maksud saya ini satu yang tidak sehat, ya. Kerana ini memperlihatkan media cetak kita ini, pengamal media cetak kita ini malas. Mereka tidak tahu, tidak memiliki perbendaharaan kata yang cukup lengkap. Umum juga sudah sedia maklum, media cetak sekarang ini lebih menggula-gulakan rakyat dengan maklumat berkaitan hiburan berbanding dengan rencana, berita nasional maupun bahan ilmiah. Sehubungan dengan itu, kajian ini diharap agar dapat membuka minda masyarakat, terutamanya golongan pelajar, tentang kepentingan serta kedudukan bahasa Melayu di masa kini. Bagaimana nasib bahasa Melayu 10 atau 20 tahun yang akan datang?